Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia dan selamat Hari Malaysia kepada semua penonton Pastikan Sahih. Anda bersama saya, Hafidhul Rasul dalam Pastikan Sahih edisi Jumaat 16 September 2022. Jangan kongsi berita tidak benar kerana tindakan itu boleh menyebabkan anda didakwa. Ayo bersama-sama kita tetapkan dan juga terapkan budaya tidak pasti jangan kongsi dalam usaha memberi kesedaran kepada orang ramai tentang kesan buruk menyebarkan berita palsu. Kita akan mulakan dengan segmen Sahih. Baik, tanggal 16 September 1963, 59 tahun lalu, secara rasmi termeterainya pembentukan Malaysia antara Gabungan Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan Borneo Utara iaitu Sabah dan juga Singapura. Selamat menyambut Hari Malaysia 2022 peringkat kebangsaan yang akan berlangsung pada malam ini di negeri Melaka. Baik, menurut Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Batu Pahat, APM Daerah Batu Pahat tidak melakukan kenyataan seperti yang tular di media sosial di kalangan penduduk Batu Pahat. Berkenaan kenyataan empangan sembrong tersebut adalah palsu dan bukan bidang kuasa APM. Pihak APM meminta penduduk Batu Pahat tidak percaya dan tidak menyebarkan kenyataan yang telah disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut. Baik, seterusnya untuk makluman anda seperti yang tertera di kaca TV anda, produk tersebut telah menggunakan logo halal yang tidak diiktiraf oleh pihak JAKIM. Justru penggunaan logo halal tersebut adalah menyalahi Akta Perihal Dagangan 2011 dan boleh dikenakan tindakan melalui peruntukan perundangan yang berkaitan di negara ini. Pengguna Muslim dinasihatkan untuk tidak memilih produk berkenaan dan meneliti terlebih dahulu label bungkusan produk sebelum melakukan sebarang belian dan transaksi. Pengguna yang menjumpai produk tersebut di pasaran dinasihatkan mengemukakan aduan lengkap dan menyalurkan kepada pihak berkuasa iaitu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Dalam berita itu, Polis Diraja Malaysia melalui Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK telah mengesan kewujudan modus operandi penipuan baharu melalui penggunaan File Android Package Kit ataupun APK yang boleh mengakibatkan mangsa kehilangan wang daripada akaun bank mereka. Berdasarkan siasatan, kesemua suspek yang ditahan beroperasi dengan mencipta akaun palsu di laman sembang terkenal. Mangsa yang ingin berkenalan dengan lebih rapat kemudiannya ditawarkan untuk melihat gambar-gambar serta video mereka melalui aplikasi lain yang akan dihantar melalui fail APK. Mangsa juga dihendaki untuk membuat pembelian token sebelum boleh mengakses aplikasi tersebut. Aplikasi yang berjaya dipasang akan mengakibatkan berlaku transaksi pengeluaran wang daripada akaun mangsa. Kementerian Kewangan MOF menegaskan bahawa MOF tidak pernah mengeluarkan surat yang meminta mana-mana pihak untuk membuat pembayaran bagi tujuan mendapatkan jumlah wang tertentu masuk ke akaun mereka. Ini adalah salah satu penipuan terkini yang sedang berleluasa dilakukan oleh pihak tidak bertanggungjawab. Orang ramai diminta agar lebih berhati-hati dengan sebarang tawaran dengan perluangan yang tinggi dengan cara yang mudah. Baik, pihak JAKIM ada menerima pertanyaan dari para pengguna di media sosial berkaitan isu status halal produk instant rice noodle yang tertera tulisan pork bone broth flavor di label bungkusan. Kekeliruan mulai timbul apabila tertera logo Halal Nippon Asia Halal Association NAHA yang merupakan badan persijilan halal luar negara yang diiktiraf oleh JAKIM di negara Jepun. Seterusnya mengundang pelbagai tuduhan dan persepsi buruk kepada badan persijilan halal berkenaan yang didakwa memberi pensijilan halal pada produk yang tidak halal. Untuk makluman, pihak NAHA telah mengeluarkan kenyataan rasmi bahawa badan pensijilan halal berkenaan tidak pernah memberi pengesahan halal pada produk tersebut dan akan mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap syarikat berkenaan. Baik, seterusnya, SSM mengesan kewujudan laman web dengan alamat URL di easybiz.online yang menawarkan perkhidmatan pembaharuan pendaftaran perniagaan dan pembekalan maklumat perniagaan secara tidak sah dan mengenakan kadar bayaran yang tinggi. Orang ramai yang ingin menjalankan urusan berkaitan entiti perniagaan diminta untuk menggunakan perkhidmatan atas talian SSM yang sah iaitu portal eBiz Online dengan alamat ebiz.sm.com.my.
Baik, seterusnya, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MIDA, menyedari akan kewujudan pelbagai kumpulan ataupun grup komunikasi palsu melalui aplikasi Telegram yang menggunakan nama, logo dan juga imej pegawai-pegawai MIDA. MIDA ingin menegaskan bahawa MIDA tidak mempunyai sebarang akaun Telegram dan sama sekali tidak mempunyai sebarang kaitan dengan skim-skim pelaburan yang diwar-warkan. MIDA juga ingin menasihati orang ramai agar sentiasa berwaspada dan tidak menyertai mana-mana grup Telegram yang menggunakan nama, logo dan imej MIDA. Baik, menurut Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDNM, berhati-hati dengan dan jangan terpedaya. Untuk makluman anda, LHDNM tidak membuat panggilan melalui telefon bimbit. Yang kedua, LHDNM tidak akan menyambungkan panggilan ke agensi lain seperti PDRM, mahkamah dan lain-lain. Dan yang ketiga, LHDNM tidak memberi nombor akaun untuk bayaran atau meminta nombor akaun untuk bayaran balik. Baik, seterusnya terdapat satu mesej pesanan ringkas ataupun SMS baharu yang menyamar sebagai Touch and Go. Sila ambil perhatian dan maklum bahawa SMS itu tidak sahih. Jangan klik pada pautan tersebut. Manakala PM ataupun private message Touch and Go untuk semak sama ada SMS yang anda terima adalah sahih. Baik, seterusnya kita ingin melihat kenyataan media setiausaha Polis Diraja Malaysia. Ini yang kita dapat kongsikan kepada anda seperti mana dapat saksikan di kaca TV ketika ini. Ini adalah satu kenyataan penting yang dikongsi oleh pihak PDRM berkenaan dengan perkara yang tertera di kaca TV anda ketika ini berkaitan dengan pada 14 September, sepasukan polis dari bahagian siasatan khas D9 Jabatan Siasatan Jenayah JSG Bukit Aman dengan bantuan khas operasi D8 JSG Bukit Aman telah menahan dua lelaki Cina warga tempatan ketika suspek hendak masuk ke dalam sebuah kenderaan 4-wheel drive 4WD jenis Toyota Hilux berwarna merah di Jalan Raja Musa, Pelabuhan Kelang. Ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak Polis Diraja Malaysia berkenaan dengan perkara yang telah menjadi satu perkara penting yang perlu diberi perhatian oleh semua pihak. Dan satu lagi kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak media berikutnya berkenaan dengan kenyataan media Ketua Polis Daerah Shah Alam. Ini adalah berkenaan dengan tular lelaki ditangkap di hadapan Pasaraya Maidin di Taman Seri Muda, di mana siaran media ini tular di laman media sosial mengenai seorang lelaki yang berjaya ditangkap oleh orang awam di hadapan pasaraya berkenaan. Suspek kini ditahan reman selama 3 hari bermula 14 hingga 16 September untuk siasatan lanjut. Baik, pastikan sahih berehat seketika, kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Tak ada pilihan, kita semua kena bekerja kuat. Kerajaan kena bekerja kuat. Rakyat kena bekerja kuat. Pihak swasta kena bekerja kuat. Tapi dalam bekerja kuat, jangan tamak diri sendiri. Orang yang berkuasa jangan jadi tamak. Jangan jadi lupa tempat sehingga langgar segala peraturan yang membawa musibah pada negara. Orang berniaga pula jangan tamak nak berlebih-lebih profiteering. Tahu hanya nak memaksimalkan profit. Tidak pula memikirkan soal rakyat dan pembeli. Semata-mata mengamalkan dasar survival of fittest, itu bukan prinsip dan dasar amalan dalam negara kita. Kerajaan, swasta, NGO dan rakyat sebagai satu keluarga Malaysia amalkan prinsip teguh bersama, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing, ketemui bukit sama didaki, jumpa lurah sama dituruni. Berkat muafakat umpama aur dengan tebing, hidup sandar menyandar, jangan menjadi enau dalam belukar, cuba melepaskan pucuk masing-masing.
Baik, kini memasuki segmen yang kedua, segmen semasa, dan ini laporan yang pertama. Jabatan Immigration Malaysia JIM memohon orang ramai membantu memberikan maklumat dua individu yang diperlukan sebagai saksi di mahkamah berhubung kes pendakwaan di bawah Akta Immigration 1959 dan 63. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan dipohon supaya dapat menghubungi terus Pegawai Penyiasat Timbalan Penolong Pengarah Immigration Kanan TPPK Muhammad Nazamuddin bin Long, bahagian operasi siasatan dan pendakwaan Ibu Pejabat Jabatan Immigration Malaysia Putrajaya di talian 03-888 01338. Kerajaan akan mengkaji semula semua dasar berkaitan sektor tenaga termasuk manfaat akses pihak ketiga TPA terhadap infrastruktur grid dan pada masa sama meningkatkan geran promosi dan subsidi sedia ada untuk pengkomersialan dan penggunaan tenaga boleh baharu bersama teknologi berkaitan, kata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob. Ismail Sabri turut menegaskan bahawa pembangunan sumber tenaga hijau harus dijadikan keutamaan dan bukan lagi sebagai satu pilihan dalam setiap perancangan dasar kerajaan pada masa akan datang. Lebih 50,000 mahasiswa Institusi Pengajian Tinggi IPT hadir secara fizikal dan dalam talian pada sambutan Semarak Patriotik IPT bertempat di Pavilion Universiti Pertahanan Malaysia UPNM Sungai Besi. Ia sebagai tanda perpaduan warga IPT di samping mempamerkan semangat cintakan negara yang tinggi. Wartawan berita RTM Adliah Habibullah yang membuat tinjauan mendapati keunikan dapat dilihat apabila mahasiswa hadir dengan busana tradisional dan ia jelas membuktikan kepelbagaian kaum dan etnik di Malaysia. Rata-rata mahasiswa menyambut baik penganjuran program sebegini kerana ia dilihat berupaya memupuk perpaduan. Baik, tol percuma selama sebulan akan diberikan mulai tengah hari pada 16 September Jumaat sempena dengan pembukaan Lebuh Raya Sungai Besi Ulu Kelang Suka fasa pertama yang mampu menjadi laluan alternatif utama di beberapa lokasi strategik seperti MRR2, Jalan Ampang dan Jalan Lokyo. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, Lebuh Raya itu mampu mengurangkan kesesakan trafik di lokasi terbabit sehingga 36% pada waktu puncak dan menjimatkan masa perjalanan kepada 25 minit berbanding 75 minit di laluan sedia ada. Beliau berkata Lebuh Raya itu turut mencatat pencapaian membanggakan apabila dua ciri uniknya berjaya menempa nama dalam Malaysia Book of Records iaitu tanjakan ikonik helikodil pertama di negara ini dengan lingkaran 2 tingkat dan jejambat galang ke kotak bersegmen SBG tertinggi berukuran 56.4 meter dari paras tanah. Baik, pasukan khas jihad tangani inflasi hari ini mahu bekalan barangan keperluan di negeri-negeri dijangka terjejas banjir dipastikan mencukupi serta tidak memberi kesan yang ketara terhadap harga barang-barang tersebut. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA serta kementerian berkaitan perlulah memastikan bekalan barangan keperluan di negeri-negeri dijangka terjejas banjir mencukupi. Nanta yang pengurusikan mesyuarat pasukan khas itu berkata, NADMA, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI dan kementeriannya sendiri perlu memastikan harga barangan keperluan di negeri tersebut tidak meningkat. Beliau berkata, persiapan menghadapi banjir dibuat selari dengan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk mengaktifkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPPD bagi menghadapi monsun Timur Laut. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, kementerian itu dijangka melancarkan Pelan Indo Industri Sukan tahun ini. Beliau berkata pelan itu telah disiapkan dengan penuh teliti oleh Sekretariat Industri Sukan dan pihaknya kini di peringkat mencari waktu yang sesuai untuk melancarkannya. Mengulas isu tunggakan gaji yang menghantui kerancakan Liga Bola Sepak Negara, beliau menyarankan agar semua pihak sentiasa realistik dan berpijak di bumi nyata ketika mempersiap pasukan masing-masing.
Baik, perkembangan berikutnya. Polis meminta bantuan orang ramai untuk mengesan 4 lelaki bagi membantu siasatan kes kematian seorang lelaki berumur 28 tahun dalam satu insiden pergaduhan pada awal pagi Selasa lalu. Ketua Polis Daerah Tawau ACP Jasmine Husin berkata, suspek berkenaan dikenali sebagai Muhammad Johari Rahman Jojo yang beralamat di Tanjung Batu Laut, Muhammad Zulkifli Rahmat alias Jol Tanjung Batu Laut, Mazli Hasan alias Yazil Jalan Damai dan seorang lagi yang belum dikenali. Jasmine berkata orang ramai khususnya yang tinggal di Tanjung Batu Laut dan Jalan Damai yang mempunyai sebarang maklumat mengenai kedudukan 4 lelaki tersebut diminta menghubungi SAP Zamzarina Asri menerusi talian 016 737 5868. Semangat Bulan Kebangsaan terus disemarakkan menjelang sambutan Hari Malaysia yang akan disambut pada 16 September iaitu pada hari ini. Di Pasar Kedai Payang, Kuala Terengganu misalnya, 300 peniaga tidak ketinggalan menzahirkan rasa cinta akan negara dengan menghias premis dan gerai jualan dengan jalur gemilang serta bendera setiap negeri. Pengerusi Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Kuala Terengganu, Zakaria Yusof berkata, peniaga juga sanggup mengeluarkan peruntukan sendiri untuk menghias premis dengan jalur gemilang. Katanya secara tidak langsung, program berkenaan dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara peniaga dan pelanggan serta menceriakan suasana pasar. Daftar pemilih tambahan bulan Ogos tahun 2022 DPT bulan 8 yang telah diperaku dan diwartakan kini dibuka untuk semakan bagi tempoh 30 hari bermula hari ini sehingga 14 Oktober. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Ikmaruddin Ishak dalam kenyataan berkata DPT berkenaan mengandungi nama bagi 43,508 warga negara yang berumur 18 tahun dan ke atas bagi tempoh 1 hingga 31 Ogos lepas yang didaftarkan secara automatik sebagai pemilih baru. Beliau berkata DPT berkenaan juga turut membabitkan sejumlah 19,868 pemilih berdaftar yang bertukar bahagian pilihan raya dan 6,544 pemilih bertukar status atau kategori pengundi. Untuk semakan, beliau berkata SPR menyediakan 5 kaedah iaitu melalui portal SPR di pautan spr.gov.my atau mysprsemak.spr.gov.my dan portal rasmi pejabat-pejabat pilihan raya negeri. Baik, seterusnya pasaran getah Malaysia meningkat semula pada Khamis berikutan sentimen yang lebih baik selepas China menarik balik sekatan pergerakan penuh di Chengdu. Kata peniaga, pengguna telah terbesar dunia itu menguatkuasakan sekatan pergerakan di Chengdu bermula 1 September menjadikannya metropolis China yang terbesar dikenakan sekatan pergerakan COVID-19 sejak Shanghai sebelum ini pada April dan Mei. Peniaga berkata pasaran niaga hadapan getah Jepun dan Shanghai turut berada dalam aliran meningkat dengan harapan permintaan lebih kukuh susulan langkah-langkah sekatan pergerakan yang telah ditarik balik. Bagaimanapun aliran meningkat seterusnya dihadkan oleh kebimbangan mengenai zon euro selepas pengeluaran perindustriannya merosot lebih daripada jangkaan pada Julai. Kewujudan Perpustakaan Digital Kedah KDL membawa fasa baharu evolusi perpustakaan era teknologi terkini dengan penghasilan buku. Ia bukan sahaja diterbitkan dalam bentuk cetakan namun dalam versi digital. Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badlisyah Ibni Aminul Karim Sultan Salahuddin bertitah bahan bacaan versi digital mempunyai banyak kelebihan yang tersendiri. Antaranya, ia dapat menjimatkan kos cetakan, dapat melihara alam sekitar melalui pengurangan penggunaan kertas serta menjimatkan kos pengedaran terutamanya bahan bacaan yang diterbitkan di luar negara. Sehubungan dengan itu, menurut baginda, fungsi perpustakaan dan peranan menyediakan akses kepada bahan bacaan digital perlu diperluaskan. Titah baginda lagi, pelaksanaan projek tersebut adalah selaras dengan hasrat kerajaan mengurangkan jurang digital dalam kalangan rakyat di negeri Kedah. Ia menjadi pemangkin kepada penggunaan e-sumber dan e-pembelajaran dengan prasarana moden serta ruang perkembangan kreativiti dan inovasi melalui peralatan elektronik dan akses internet tanpa wayar dengan kelajuan yang tinggi.
Sebanyak 50% penurunan jenayah narkotik dicatatkan di kawasan Pasar Jalan Raja Bot berbanding tahun lepas. Menurut Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Asisten Komisioner Nordelhan Yahaya berkata, pencapaian akan dipertingkatkan bagi menjamin keselamatan sekaligus membantras jenayah. Berkata demikian semasa ucapan Majlis Kunjungan Hormat Ketua Polis Daerah Dang Wangi bersama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan peniaga-peniaga Pasar Jalan Raja Bot. Baik, pastikan saya berat sekali lagi kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Assalamualaikum, hai, apa khabar? Beri saya seminit boleh? Kita kenali Perjanjian Malaysia 1963. Tahukah anda, Malaysia adalah sebuah negara persekutuan yang dibentuk daripada beberapa wilayah yang berasingan sebelum terwujudnya negara ini. Menurut sejarah yang telakar, persekutuan Malaysia terbentuk apabila Persekutuan Tanah Melayu bergabung bersama wilayah-wilayah Borneo Utara, Sabah, Sarawak dan Singapura. Perjanjian Malaysia atau Malaysia Agreement ditandatangani pada 9 Julai 1963 di London oleh pihak-pihak United Kingdom of Great Britain dan Northern Ireland, Persekutuan Tanah Melayu, Borneo Utara, Sarawak dan Singapura. Memorandum 20 perkara yang terkandung di dalam Perjanjian Malaysia 1963 berfungsi untuk menjamin hak dan kepentingan rakyat Sabah dan Sarawak setelah menyertai Malaysia. Perjanjian ini juga telah didaftarkan oleh Kerajaan United Kingdom di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada 21 September 1970. Dah dapatkan semua? #Demi Negara. Jumpa lagi. Baik, bertemu kembali dalam Pastikan Sahih dan ini adalah segmen yang terakhir, segmen notifikasi, dan sedia maklum bahawa hari ini adalah 16 September merupakan sambutan Hari Malaysia ke-59 tahun. Dan Majlis Sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2022 pada malam ini anda boleh saksikan di TV1, di Berita RTM, di Facebook Live dan juga anda boleh tonton kami menerusi aplikasi TikTok secara langsung juga di Radio Television Malaysia. Dan kita ingin bercakap tentang tema juga di mana sambutan Hari Malaysia 2022 mengenakan tema pakaian 60-an. Jadi mereka yang berkesempatan untuk ke dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Melaka pada malam ini bermula jam 8 malam di mana penutupan jalan sempena sambutan Hari Malaysia 2022 Peringkat Kebangsaan pada 16 September pada malam ini bermula jam 6 petang melibatkan sepanjang jalan kota, ini adalah peringat penting, jalan taman berhampiran Menara Taming Sari sehingga dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Melaka dan juga jalan Parameswara berdekatan dengan Hotel Equatorial Melaka. Ini adalah 3 maklumat penting untuk anda pergi ke lokasi sambutan. Baik, seterusnya, bagi penduduk di daerah Ketereh, Kelantan, ini adalah acara yang dinanti-nantikan oleh anda iaitu Riuh Sokmor bersama Salcom yang akan berlangsung bermula hari ini sehingga 18 September 2022 bermula jam 10 pagi hingga 10 malam di Stadium Mini Majlis Daerah Ketereh di Kelantan. Jadi anda boleh hadirkan diri anda di Riuh Sokmor untuk mendapatkan pelbagai aktiviti menarik antaranya gerai pop-up, makanan, minuman, pameran seni dan juga anda boleh jumpa dengan selebriti-selebriti RTM yang melakukan siaran di sana. Baik, seterusnya, ini adalah berkenaan dengan program Jualan Murah Keluarga Malaysia ataupun PJMKM. Ingat murah, ingat jualan murah keluarga Malaysia. Di negeri Selangor pada 17 September iaitu esok melibatkan beberapa don antaranya Don Semenyih, Don Bukit Gasing, Kota Damansara, Tanjung Sepat, Selat Kelang, Batang Kali, Taman Templer dan juga Bukit Gasing. Dan juga berikutnya di Dinding Sarawak juga di Don Ijuk, di Don Kuang dan juga banyak lagi kawasan-kawasan Don yang akan menjalankan PJMKM ini. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan barangan dengan harga yang murah bersempena dengan Jualan Murah Keluarga Malaysia ini. Baik, seterusnya kita bercakap tentang Monsun Timur Laut ataupun MTL di mana seperti biasa pada hujung tahun kemungkinan bulan 9 dan ke atas akan berlaku musim banjir
dan ini adalah kesiapsiagaan ketika musim banjir. Kita tidak mahu perkara yang sama berulang lagi dan sekiranya berlaku, setidaknya kita sudah pun berada dalam keadaan bersedia dan juga beberapa langkah yang terbaik telah pun diambil. Antaranya, peka dengan sistem dan juga amaran banjir, dapatkan maklumat banjir terkini khususnya di berita RTM, pastikan saluran air, paip supaya tidak tersumbat serta tertutup rapat, bekalan air yang bersih sentiasa disimpan, penggunaan elektrik dan juga suis elektrik sentiasa ditutup, bawa masuk perkakasan dan juga perabot ke dalam rumah, dan juga pastikan dokumen-dokumen penting seperti kad pengenalan, surat beranak dan sebagainya disimpan sebaiknya. Dan ada perkara yang perlu dielakkan dan juga dilakukan di mana anda perlu perhatian sebaiknya supaya tidak berlaku perkara ataupun kecelakaan semasa banjir berlaku. Baik, seterusnya, barang yang diterima rosak, apa yang kita perlu buat sebelum meminta ganti rugi kepada pihak yang berkenaan? Perkara pertama adalah simpan resit dan bukti pembelian, berhenti guna barang yang rosak tersebut, ambil video sebagai bukti kerosakan ataupun kegagalan fungsi barang yang dibeli, rujuk polisi tebus rugi oleh penjual ataupun waranti berkenaan, laporkan dan belikan butiran lengkap tentang kerosakan barang ataupun kegagalan perkhidmatan kepada penjual, kembalikan segera barang kepada penjual dan sekiranya penjual enggan bekerjasama, anda sebenarnya boleh tuntut hak tebus rugi anda di Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia TTPM. Ini adalah pesanan yang penting yang dikeluarkan oleh KPDN HEP. Baik, seterusnya, persembahan wayang kulit pada malam ini 16 September jam 10 malam di dataran Muzium Negara bersama dengan Denai Malam at Muzium Negara. Alami detik malam yang menakjubkan di dataran Muzium Negara bersama Tok Dalang Piu. Jadi anda boleh hadir ke sini sekiranya anda tidak berkesempatan ke Negeri Melaka. Anda boleh ke dataran Muzium Negara untuk menonton persembahan wayang kulit ini. Baik, Hebahan tadi mengakhiri pastikan sahih hari ini dan ingat kepada anda yang akan ke Melaka untuk sambutan Hari Malaysia pada hari ini, ada beberapa jalan tertutupkan seperti mana yang kami kongsikan kepada anda. Patuh kepada SOP walaupun pemakaian pelitup muka tidak lagi diwajibkan namun digalakkan untuk mengelakkan jangkitan COVID-19. Dan paling ingat, anda perlu mengenakan pakaian yang bertemakan tahun 60-an bagi menyemarakkan lagi sambutan Hari Malaysia. Dan kepada anda yang tidak berkesempatan ke Negeri Melaka, anda boleh tonton kami di TV1, di saluran berita RTM dan semua platform berita RTM untuk anda tonton kami secara langsung berkenaan dengan sambutan Hari Malaysia, Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Terima kasih kerana menonton pastikan sahih hari ini. Selamat Hari Malaysia kepada semua keluarga Malaysia. Jaga diri dan jumpa lagi dan selamat berhujung minggu. Assalamualaikum.